Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Ingin saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Syafiq bin Syahrul, nombor metrik PIB 19134, pelajar daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah dengan kepujian semesta 4. Lafaz Bismillah, pembuka segalanya, putera pemidato memulakan bicara. Sebelum bibir menitip, kata membawa kepada tajuk redha Allah itu penting, tapi redha manusia penting ke? Segala apresiasi saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Puan Juhairah binti Hassan selaku pensyarah saya bagi subjek seni pengucapan, dan seterusnya hadirin hadirat sekalian. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sebelum saya memulakan bicara saya pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang tajuk pidato yang saya akan sampaikan pada hari ini sebentar saja nanti. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, redha membawa makna kepada bersedia dengan ikhlas hati, iaitu untuk membuat sesuatu yang ada di dalam orang-orang bersekutu bersama-sama dengan yang lain sebagai manusia ke jalan yang diredai oleh Allah, iaitu dikenali dengan jalan Islam. Ia adalah untuk mententeramkan kehidupan diri kita sendiri. Redha Allah sememangnya penting di dalam kehidupan kita, terutamanya umat Islam, kerana ia mampu membawa diri kita sendiri ke jalan yang benar. Kehadiran kita di muka bumi ini tidak lain adalah untuk mencapai redha Allah, kerana Dia yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, dan juga Dia telah memberi banyak manfaat dan rezeki buat hamba-Nya untuk taat padanya. Namun begitu, manusia seringkali lalai dan juga terpesong dari jalannya kerana terlalu leka dengan segala kemewahan dan keindahan yang ada di dunia ini, sehingga kita lupa pada perkara yang asas. Ada juga di kalangan manusia yang kehidupannya tidak selalu indah. Kita sentiasa berharap sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun hakikatnya kehidupan kita tidak selalu mengikut apa yang kita harapkan. Perjalanan hidup sememangnya tidak sentiasa indah seperti yang kita impikan. Ia adalah fitrah seperti siang yang terang bersilih ganti dengan malam yang gelap gelita. Seperti roda yang berpusing, sekali di atas, sekali di bawah. Namun apabila seseorang yang berada dalam kesusahan sering memanggil dan mendadah tangan untuk berdoa kepada Allah, maka hamba Allah ini sepatutnya mendapat redha daripada Allah, kerana sentiasa mengingatinya dalam pelbagai situasi sekalipun. Manakala redha manusia ini pula mampu memberikan kehidupan yang lebih selesa di dunia. Tetapi ia bukanlah semua manusia mampu memberi keredaan yang ada seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita perlu mengetahui bahawa keredaan manusia ialah satu matlamat yang semestinya tidak mampu tercapai. Pemikiran manusia mampu melangkaui perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam dan mampu memesongkan agama kita jika kita memilih untuk melakukannya, walhal redha Allah itu sememangnya penting di dalam hidup kita. Dan jika kita memilih redha manusia, namun Allah memukai perkara itu, maka ia tidak berguna juga buat diri kita sendiri. Oleh itu, saya bawakan kisah berkenaan dengan Nabi Lut AS yang merupakan Nabi yang ketujuh di dalam bilangan Nabi yang wajib diketahui. Untuk pengetahuan anda semua,
Nabi Lut alaihissalam merupakan putera dari Haran bin Tarah dan juga anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut beriman dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh bapa saudaranya iaitu Ibrahim. Berkenaan perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Mafhumnya, setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata, Aku hendak berhijrah dengan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ankabut ayat 26. Beliau beriman kepada Nabi Ibrahim AS dan mendapat petunjuk melalui perantaraannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskannya untuk berdakwah kepada penduduk Sodom yang pada saat itu merupakan sebuah kampung di Jordan. Ia merupakan kampung terbesar daripada penempatan kampung Nabi Lut berbanding 4 kampung yang lain iaitu Syana'ah, Syu'un, Asra dan Duma. Antara maksiat yang mereka lakukan ialah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mereka disebut sebagai pelaku pertama perlakuan homoseksual di kalangan lelaki maupun wanita. Perkara ini memberi satu kejutan buat saya kerana saya baru mengetahui bahawa tidak pernah ada seseorang pun dari Bani Adam yang melakukan pergaulan antara lelaki dan lelaki. Perbuatan kaum Nabi Lut yang suka sesama sejenis lelaki dengan lelaki adalah tingkah laku yang menyeleweng, perbuatan yang keji dan kotor, melampaui batas, bercanggah dengan adab dan kebiasaannya, dan ia sememangnya bertentangan dengan akal yang sihat. Hanya jiwa yang tidak normal dan juga sakit yang melakukan perkara tersebut. Mereka juga adalah kaum yang banyak melakukan perbuatan keji, menyamun orang-orang yang berada dalam perjalanan ke kampung mereka serta mempermain-mainkan mereka. Oleh itu, Nabi Lut meninggalkan tempat Nabi Ibrahim AS ke satu tempat yang jauh kerana melakukan perintahnya. Beliau tinggal di kota Sodom yang memiliki penduduk jumlah yang paling jahat dan juga yang paling kafir. Mereka melakukan pelbagai kerosakan dan kemungkaran dan juga Nabi Lut ini berharap pada kaumnya untuk menyembah pada Allah, tidak sekutu baginya, juga melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang keji iaitu homoseksual sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah tentang diri mereka. Namun, tiada seorang pun daripada mereka yang mahu menerima dakwah tersebut dan enggan untuk beriman kepadanya. Bahkan mereka tidak mahu berhenti dari perbuatan yang terlarang dan juga mereka mahu mengusir baginda keluar daripada kota Sodom. Mereka berkata kepada Lut sebagaimana yang tertera dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Atihinna bil azabillahi in kunta minas sadiqin. Maksudnya, datangkanlah kepada kami azab dari Allah yang ini yang engkau janjikan itu, jika betul engkau dari orang yang benar. Surah Al-Ankabut ayat 29. Oleh itu Allah mengutuskan malaikat iaitu Jibril, Mikail dan Israfil meninggalkan Ibrahim AS sehingga mereka mendatangi negeri Sodom dalam keadaan rupa pembudi yang sungguh-sungguh tampan sebagai bentuk ujian daripada Allah SWT atas kaum Lut untuk menegakkan hujah atas diri mereka. Mereka pun bertemu dengan Lut ketika matahari telah tenggelam. Nabi Lut sungguh risau kerana ditakuti ada kaumnya yang melihat malaikat tersebut dan berfikiran dengan sebaliknya. Dia tidak mahu ada tetamu yang datang ke rumahnya. Lalu dia berusaha untuk membawa tetamunya ke tempat yang lain. Namun begitu, isterinya tidak mendengar katanya dengan memberitahu bahawa di rumah Lut
ada beberapa lelaki yang sangat tampan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lalu kaumnya beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut. Lalu Nabi Lut ini menghalang dan bercakap kepada mereka adalah apabila dia memiliki anak-anak perempuannya yang adalah lebih baik mereka kahwini daripada melakukan hubungan-hubungan yang songsang. Di sini kita dapat melihat bahawa betapa degilnya mereka walaupun baginda mengharapkan manusia untuk menerimanya dan meredai nasihatnya, namun ia tetap sama. Mereka tetap berdegil dan juga mahu berpusu-pusu ke arah malaikat tersebut, sedangkan mereka tidak mengetahui bencana apa yang akan mereka menimpanya. Di pagi hari, Nabi Lut alaihissalam keluar daripada kampungnya bersama keluarganya, iaitu kedua anak perempuannya, dan tiada seorang pun yang mengikutinya. Isterinya juga tidak mengikutinya kerana isterinya juga bersekongkol dengan kaum Nabi Lut, sehingga kan isterinya diterima azab seperti kaumnya yang lain. Ketika matahari menyingsing, maka azab pun menimpa kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha sa'afiliha wa amtarna 'alayha hijarat min sijili mandud masawwamatan inda rabbik wa ma hiya minal zalimina bil ba'id." Maksudnya, maka apabila datang yakni masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, yakni tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujani dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, yakni untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu. Surah Al-Hud ayat 82 hingga 83. Walaupun Nabi Lut menyayangi keluarganya, namun baginda perlu menerima hakikat bahawa tidak semua manusia akan terima nasihat dan juga ajaran yang dibawa, walaupun ia merupakan keluarga dia sendiri. Redha manusia tidak akan pernah terjadi selagi mana perkara itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kesimpulan yang kita dapat lihat bahawa ada kalanya redha Allah Subhanahu wa taala ini bersyarat dengan redha manusia. Maka usahakanlah redha manusia demi mencapai redha Allah, iaitu macam ibu bapa. Perhati dan kiaslah sabda Rasulullah SAW, "Innahu man la yarham la yurham." Ini mafhumnya, sesungguhnya sesiapa yang tidak rahmat kepada manusia, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adakala redha Allah ini bersyarat dengan kemukaan manusia, maka memukakan manusia ketika itu menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya redha Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan perlakuan kita sesama manusia lain, maka tumpukanlah hanya redha kepada Allah tanpa mengira tindakan manusia. Ada kalanya redha manusia ni mengundang kemukaan Allah, maka jauhilah redha manusia ketika itu. Akhir sekali, Muslim yang cerdik adalah Muslim yang tenang dan tahu untuk mengukur situasi untuk bertindak. Ibn Al-Qayyim pernah berkata, seseorang tidak akan mampu mencapai itu kecuali dengan sabar dan yakin. Jika kamu hilang sabar dan yakin, maka kamu seumpama seorang yang berlayar di lautan tanpa kapal. Allah berfirman, oleh itu bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar,
Dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.